Apa, so tengoklah semua 70 episod tu. Tengok dan finish. Ya, No, we alhamdulillah. were talking earlier pasal True Gold tu dengan Al-Quran. apa ni? Osman. Ustaz, Ya. background apa ni Ustaz lawannya? Ini rumah apa? Rumah Hajah Masyitah lah. Ada kolam belakang tu, tak ingat tempat kita ambil makan. Tapi dia tak ada, tapi dia tak Berapa lama tak pergi? Akak dah berapa lama tak pergi rumah Kak Masyitah? eh, Dah berapa bulan tak pergi? Kalau dia buat tak apalah, renovation, tapi dia tak ada tu, dia tak ada what do you call it? dia dah buat renovation, mana kita tahu? Tak tahulah. Is this your private abode, Cik? My private what again? Your private abode, your house, your private home yang kat mana-mana lah, villa mana kita tahu Ustaz ada. Ni pinjam rumah orang je ni. Pinjam rumah orang. Cantik rumah dia, cantik. Yalah. Jadi apa ni, apa kita panggil? Muka surat 269 insya-Allah. Sifat amanah Sifat amanah. Jadi masih sifat amanah. Sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah itulah yang menjadi sebab orang Quraisy, orang Quraisy percaya dan merasa senang apabila masalah yang mereka hadapi diselesaikan oleh Rasulullah. Jadi Nabi ada masalah, orang Quraisy ada masalah, Nabi selesaikan. Apa yang Nabi selesaikan? Isu apa? Kes apa? Kes peletakan semula Hajar Aswad. Hajarul Aswad. Jadi Hajar Aswad telah dikeluarkan daripada casing dia, housing dia. Kemudian nak letakkan balik menjadi satu pergaduhan pula di kalangan orang Quraisy. Dan akhirnya kita tahu mereka bersetuju untuk melantik seorang judge ataupun empire, dan empire itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keputusan Nabi biarkan semua pihak pegang kain serban tadi. Bila sampai dekat dia punya housing tu, Nabi ambil, Nabi masukkan, semua orang puas hati. Dan sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi menjadi sebab orang Quraisy percaya kepada Nabi. Maknanya apa saja Nabi cakap mereka percaya. Itu antara sebab kita kata yang sepatutnya mereka menerima Islam. Patutnya mereka menerima Islam. Tapi itulah sedih kerana orang yang percaya pada Nabi tak terima Nabi ketika mana Nabi klaim Nabi adalah Rasul. Jadi penyelesaian sudah diberikan oleh Nabi untuk mengelakkan pertumpahan darah. Selain itu, dalam kisah di atas juga disebut bahawa Rasul mendapat penghormatan untuk mengangkat Hajar Aswad. Hajar makna batu, batu yang bukan kecil. Batu, kalau batu kecil kita panggil jamrah. Jamrah tu batu kecil. Jadi batu kecil kita panggil jamrah. Kak Kemah tak mute tu. Jadi dia punya batu besar sikit kita panggil Hajar. Kalau batu tu lagi besar, rock, besar, big rock, kita panggil dia sokhor. Jadi sokhor tu adalah batu besar. Hajar batu yang kecil sikit. Kemudian jamrah, sebab kita panggil jamrah tu, jamrah tu bukan tempat melontar. Jamrah tu merujuk kepada batu kecil yang kita guna untuk melontar tu. Dia punya pebble tu, batu kecil tu, itulah dipanggil sebagai jamrah. Jamaknya jamarat. Itu dia punya plural. Sebab kita baling minimum pun 7 biji. Ada hari yang kita baling 7 biji, ada hari kita baling 21 biji. Kalau hari pertama, yakni hari yang ke-10, pada hari raya haji kita lontar hanya 7 biji saja. Jadi sebab tu dia tak panggil jamrah, dia panggil jamarat. Jamarat. Kalau kita tengok tulisan dia, signage dia tu, dekat tempat melontar dia panggil jamarat. So jamarat bukan merujuk kepada lontaran. Jamarat tu merujuk kepada batu yang kita guna. Sebab batu tu besar-besar kita punya jari kelingking. Ruas depan jari kelingking kita. Sebab tu kita panggil jamarah ataupun jamrah. Tetapi kalau batu tu besar sikit, macam yang ada di dekat dengan Kaabah tu, kita panggil hajar. Sebab dia bukan batu kecil, batu besar. Cuma batu tu sudah pecah. Dah pecah kepada 8 lah. Sebab dia jatuh, pecah. Jadi sekarang apa yang ada ialah dia punya di simen balik. Jadi letak-letak dia tu dan di simen. Jadi bukan semua yang kalau kita pegang Hajar Aswad tu, yang timbul sikit itulah Hajar Aswad. Tapi yang lain tu adalah simen. Jadi kalau kita cium, kadang-kadang orang excited dia cium, tapi dia cium pada simen, dia tak cium pada batu. So kena pastikan tempat tu ada macam timbul sikit. Yang timbul tu lah Hajar Aswad. Yang lain tu bukan. Yang lain tu simen je lah. Simen nak pegang hajar tu. Jadi kita kena faham.
dia punya apa? Dia punya sejarah dia, baru kita tahu. Baru kita buat benda yang betul. Okey, itu cerita dia. Jadi apa ni, bila kita menyebut tentang apa? Bila kita menyebut tentang apa ni Hajar Aswad, panjanglah ceritanya. Dan Hajar Aswad Ustaz dah sebut merupakan salah satu daripada batu yang datang daripada mana? Ya, daripada mana tuan-tuan? Hajar Aswad, batu dia datang dari mana? Dari syurga. Dari syurga. Satu lagi yang datang dari syurga, apa lagi? Selain daripada Hajar Aswad. Batu yang boleh, yang suruh naik tu Ustaz. Yalah, batu apa tu? Batu makam Ibrahim Ya, batu makam Ibrahim. Panjang sikit, makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ya, mim qaf alif mim, ya, mim qaf alif mim, makam Ibrahim. Apa makna makam? Makam maknanya tempat berdiri. Makam bukan kubur, ya. Tempat berdiri ataupun tempat berpijak lah. Sebab ya, bila Nabi Ibrahim berpijak, sebab dia nak berdiri, sebab tu dia kena pijak. Jadi asal maknanya makam ialah tempat berdiri, bukannya kubur. Jadi ada salah faham, ya. Sebab kadang-kadang orang tawaf bila dia sampai ke makam Ibrahim, dia tengok kecilnya kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak dikebumikan di situ. Nabi Ibrahimnya kubur di Hebron, di Palestin. Ya, bukan di tempat tawaf tu, bukan. Salah, ya. Okey, jadi Hajar Aswad Nabi yang angkat dan dibentangkan kain dia panggil rutrah. Ya, rutrah tu adalah kain selendang ataupun kita panggil kain serban lah. Ya, yang diguna pakai oleh orang Arab untuk apa kita panggil, ya, untuk dijadikan sebagai selimut, kadang-kadang sebagai serban, ya, kadang-kadang sebagai lapik untuk berbaring, boleh jadikan sejadah untuk solat, ya, dan dia multi purpose lah. Kalau dia naik unta, kalau unta tu berjalan lambat, dia akan pukul unta tu dengan kain serban ni. Ya, jadi mana pukul tu bukan pukul untuk menyakitkan, tapi pukul tu adalah pukul untuk memberikan isyarat supaya unta tu berjalan lebih cepat lagi, ya. Jadi dipanggil rutrah, ya. Rin to ra tak marbutah, rutrah. Rin to ra tak marbutah. Salin tuan-tuan, rin to, ya, to, ya, yang besar, perut besar tu. To, ra dengan tak marbutah, rutrah. Ya, kalau ejaan apa ni Rumi dia apa? GH lah. Ya, GHUT. T tu to lah, ya. Ada apa kita panggil, ada dotted kat bawah. Kalau T tu ta. Tapi kalau T yang ada dotted dekat bawah dia tu, ya, itu to. Jadi rutrah. Rutrah. Apa rutrah tu? Rutrah tu adalah kain selendang. Ataupun kita panggil kain serban lah. Ya, kita panggil kain serban sebab kita gunakan sebagai serban. Tapi bukan semua orang pakai untuk serban, ya. Ada orang pakai sebagai selimut, ada orang pakai sebagai apa kita panggil selendang, ya, tutup kepala dia, ya, tutup dia punya hidung kan. Kalau berlaku sandstorm, ya, kalau naik unta tadi dia buat apa? Dia sebat apa ni unta tadi supaya berjalan lebih laju, ya. Dan macam-macam benda lagi lah, ya, yang boleh kita lakukan dengan rutrah tadi. Dia multi function, ya, multifunctional, ya, multi purpose punya apa ni, macam-macam benda boleh buat dengan rutrah tadi, bukan untuk serban saja. Sebab tu kalau kita kata kain serban, seolah-olah macam untuk serban saja. Kita dah kecilkan maksud dia. Ya, dia adalah rutrah, dia bukan kain serban. Boleh guna sebagai kain serban, tapi boleh guna untuk pelbagai perkara lain, ya. Dan apa ni, memasang pada tempat asalnya, masukkan balik. Hal ini mengisyaratkan bahawa baginda adalah pembawa risalah abadi yang memberi petunjuk kepada manusia. Jadi itu bukti Nabi bawa orang Arab Quraisy supaya keluar daripada pergaduhan. Mereka tak bergaduh. Ya. Jadi mereka tak bergaduh dan mereka boleh berdamai. Ya, dan akhirnya mereka selesaikan masalah. Ya, kalau bergaduh tak selesai masalah. Dengan risalah ini juga, ya, Rasul membawa tugas mengembalikan masyarakat Arab kepada jalan yang lurus. Jadi kembalikan masyarakat Arab itu kepada jalan yang lurus dan kepada ajaran yang benar sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ajaran Nabi Ibrahim sudah dikenali dalam kalangan masyarakat Quraisy sebab Nabi Ibrahim datang sebelum Nabi Muhammad. Ya, tetapi ajaran Nabi Ibrahim semakin lama telah semakin pupus. Ya, masyarakat dah mula ubah apa kita panggil tradisi beragama Nabi Ibrahim tu. Mereka masih tawaf tetapi tawaf dalam keadaan bertelanjang. Masih 7 pusingan,
Ya, orang orang lelaki tawaf siang hari, perempuan pada malam hari. Ya, maknanya tak campur. Tetapi sampai bertelanjang, tak sepatutnya lah. Ya, mana ibadah sampai bertelanjang pula. Kemudian mereka melakukan penyembelihan, ya, berkorban, tapi korban bukan kerana Allah. Korban kerana apa? Ya, korban mereka kerana apa, tuan-tuan? Apa korban mereka tu tujuannya untuk apa? Bukan untuk Allah lagi. Untuk apa, Haji Nazri? Korban tadi? Mereka persembahkan korban tu kepada pada berhala-berhala. kepada berhala-berhala, betul. Ya. Sebutkan 3 berhala besar di Mekah, Haji Nazri. Satu pun tak apa kalau tak dapat 3. Uzza, ya, Uzza. Ya. Jadi sebelum Uzza tu ada satu lagi. Lata. Lata, ya, satu lagi. Lata, Uzza, satu lagi. Mula pada M. Tuan-tuan lupa formula. Ustaz dah bagi formula. LUM formula dia. Ya. Kalau apa kita panggil, kalau Kak Wan ni tak tahu berapa kali dah dengar dah. LUM. L Lata, U Uzza, M. Satu lagi. Apa lagi Shirin? Satu lagi Shirin. Lata, Uzza dan Manan. Manat. Ya, MANAT. Salam Ustaz, surah apa hari ni? Hari ni tak ada baca surah. Oh, hari ni baca apa? Hari ni baca satu subjek lain. Kalau Kak Faridah biasa datang kelas, Kak Faridah tahu lah. Ya. Hari ni keladi. Oh, keladi okey. Jadi apa kita panggil, ya? Dia punya ceritanya ialah hafal formula tu, LUM. Ya, Ustaz selalu bagi formula ni, ya, LUM. Lata, Uzza, Manat. Datuk Azizul banyak kali dengar dah. Ya, kelas di sini dan kelas di Bukit Amansara. Ya. LUT, L Lata. Betul Ustaz, betul. Ya, U Uzza, M Manat. Ingatlah LUM. Dan apa ni, formula-formula ni tuan-tuan kena letak dekat sebelah atas. Jangan letak dekat kaki. Ya, jangan letak di nota kaki. Nota kaki tak, orang tak baca kan. Jadi letak di sebelah atas ataupun muka surat depan. Yang penting-penting formula tu letak depan. Ya, formula apa kita panggil, ya? Formula negeri Syam kan? Negeri Syam. Ya, negeri Syam ada 4 kan? Dulu negeri Syam satu wilayah. Tapi sekarang negeri Syam sudah terbahagi 4. Ya, apa negara dia? Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Ya, Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Apa formula dia, Kak Faridah? Formula dia. Formula tak ingat, negeri ingat. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Bukan Lebanon, ya. Lebanon lah bahasa Arab dia, Lebanon. Ya, Lebanon, ya. Apa formula dia tu? Ya. Formula dia Jordan, Palestin, JPLS. Apa JPLS tu? Atau Osman, apa JPLS? JPAS. Ya, JPLS, jangan pergilah sayang. Ustaz Azrin kali ke-13 dah sebut dah. Ya. Jangan pergilah sayang. Ya. Sebab apa? Sebab mereka perjalanan daripada Mekah pergi ke negeri Syam dengan unta berapa lama, Datuk Osman? Perjalanan pergi saja berapa lama? Nabi dan para sahabat kalau mereka travel, mereka berniaga negeri Syam, daripada Mekah pergi Madinah dengan unta berapa lama perjalanan? Sebulan kan? 1 bulan perjalanan pergi saja tuan-tuan. Cuba kita bayangkan. Balik sebulan lagi, dah 2 bulan. Mereka berniaga sebulan. Jadi berniaga mereka tu, ya, ambil masa 3 bulan. 2 bulan perjalanan pergi balik, sebulan berniaga. Sebab itu orang Arab Mekah, ya, dan Yaman, kalau mereka berniaga, mereka akan pergi ke negeri Syam hanya pada bulan apa? Bulan apa, Haji Mak Syah? Bulan apa yang pergi tu? 3 bulan tu. Apa nama bulan tu? Waktu musim panas. Tak, bulan. Musim panas. Tak, berniaga bukan musim panas saja, musim sejuk pun boleh berniaga juga. Apa nama bulan tu? Bulan haram. Nama apa? Apa aku mah? Bulan haram ke? Bulan haram dipanggil, bulan haram. Bulan haram tu tak mesti musim panas. Kadang-kadang musim sejuk. Ya. Sebutkan 3 bulan haram tu apa ni, Haji Nazri, apa bulan haram tu? Apa nama dia? Nama bulan haram tu. Rejab ke? Rejab. Betul, tapi
Tapi Rejab Ya. sebulan aja. Dia yang 3 bulan tadi kan kita Oh. sebut tadi. Ya Sebulan perjalanan pergi, sebulan meniaga, sebulan perjalanan balik. 3 bulan. Apakah bulan haram yang berturut-turut dalam setahun? Kalender tuan-tuan, kalender. Zulhijjah, Zulkadah and Satu lagi. Bulan pertama lah, bulan pertama dalam Islam. Bulan pertama dalam Islam bulan apa? Bulan apa? Bulan apa Ji? Muharram. Bulan Muharram, ya. Jadi kita cuba dengar baik-baik tuan-tuan. Sekali lagi, ya. Untuk kesekian kalinya Ustaz sebut perniagaan masyarakat Arab, ya, daripada Mekah, Madinah ataupun Yaman pergi ke negeri Syam hanya berlaku pada bulan Muharram saja. Tapi bulan Muharram atau bulan haram tu bukan bulan Muharram tu saja. Sebab bulan Muharram dalam kalender Islam ada berapa tuan-tuan? Ada 4. Ada 4 bulan Muharram. Ni Quran cerita tuan-tuan. Dalam hadis pun cerita. Ya, itu yang penting kita tahu bulan-bulan ni. Ya. Kalau kita tahu sekadar bulan Januari, Februari tak dapat jawab tuan-tuan. Dia kena tahu bulan Islam. Ya. Jadi bulan Islam tu ada 12 macam bulan Masihi juga. Tetapi dia ada 4 daripadanya bulan Muharram. Tolong salin tuan-tuan. Yang pertama ialah bulan Zulkaidah. Ya, Zulkaidah itu yang pertama. Ya. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Ya. Dan satu lagi di tengah-tengah namanya bulan Rejab. Ya. Tapi bulan Rejab boleh tak meniaga daripada Mekah pergi ke negeri Syam? Haji Nazri boleh tak? Kalau boleh. Perjalanan pun sebulan Haji Nazri. Perjalanan pergi sebulan, perjalanan balik sebulan, dah 2 bulan. Meniaga sebulan lagi 3 bulan. Nak pergi bulan Rejab. Cukup tak masa? Tak cukup. Tak cukup. Ya. Tak cukup. Jadi bulan Rejab tak boleh pergi meniaga. Sebab apa tak boleh pergi? Kalau pergi juga apa jadi Haji Nazri? Dia kena rompak lah. Kena rompak, kena serang, kena bunuh. Tuan-tuan kena faham budaya Arab tu. Sebab tu bila kita baca Quran, kita kena bawa budaya Arab tu punya pemahaman. Baru tuan-tuan boleh faham. Kalau tidak tuan-tuan kata, apa salahnya nak pergi bulan Ramadan kan boleh. Nak pergi bulan Syawal kan boleh. Memang boleh. Tapi mereka akan dibunuh, diserang, dirompak. Ya. Tetapi pada bulan Muharram, 4 bulan tadi, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, ini adalah bulan apa dipanggil dalam bahasa kita apa Datuk Osman? Bulan apa ni? Bulan Muharram ni dalam bahasa kita dipanggil bulan haram. Bulan haram. Ya, bulan apa tu? Bulan Muharram tu bulan apa? Sebab apa tak boleh diganggu, tak boleh perang, tak boleh. Tu bulan apa? Dalam bahasa Melayu kita panggil bulan apa tu? Bulan tak boleh perang, tak boleh bergaduh, tak boleh. Tu bulan dia panggil apa tu? Istilah kita. Tentera panggil apa? Dalam tentera. Bulan peace. Bulan gencatan senjata. Bulan gencatan senjata. Itu yang tuan-tuan kena salin. Benda-benda macam tu lah dia punya fakta penting yang kita kena tahu tuan-tuan. Kita panggil bulan gencatan senjata. Ada berapa bulan gencatan senjata? Sekali lagi. 4 bulan. 4 bulan. Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Okay, ya. Cuma kita kena bagi tahulah ya, bulan Zulkaidah tu bulan 11. Ya, walaupun dia bulan pertama berlaku gencatan senjata, tapi dia duduk pada bulan yang ke-11. Bulan Zulhijjah bulan 12. Bulan Muharram bulan 1. Ya, tapi sebab dia berturut-turut. 11, 12, 1 kan berturut-turut. Sebab itu dia panggil ya 3 bulan Muharram yang berturut-turut. Pada masa itulah ya, Haji Mat Syah pada masa itulah mereka berniaga. Kalau bulan Rejab boleh juga berniaga. Tapi mereka tak akan pergi sejauh negeri Syam, tak pergi. Tak cukup masa. Jadi mereka akan hanya pergi ke tempat yang dekat. Ya, yang boleh maknanya travelling pergi ya. Jadi maknanya pergi balik. Ya, return travelling tu pergi dan balik dan berniaga mesti dalam masa within 1 month. Kalau 1 month okey bulan Rejab. Jadi yang boleh pergi, contoh kita kata kalau orang Mekah nak berniaga kat Madinah bulan Rejab, cukup tak masa tuan-tuan? Tuan-tuan cukup tak masa? Tak. Ya? Tak cukup masa. Sebab apa? Madinah. Bukan Syam, Madinah. Madinah dah dekat. Cukup. Cukup. Jawapannya ada 2 je, satu cukup, satu tak cukup.
Kalau dah tak cukup bukan kan? Jawapannya cukup. Sebab apa? Sebab Mekah Madinah Tak berapa jauh hari? sangat. Tak jauh. Tak nak dengar jauh tak jauh, tak nak dengar tuan-tuan. Mana 6 boleh hari. Satu negeri pun. 6 bukan hari. satu negeri, mana satu negeri, negeri lain. Ya. Mekah Madiam. Saudi Arabia apa? 6 hari. Mana ada Saudi Arabia zaman Nabi, tuan-tuan. Mana ada? Oh ya. Tuan-tuan cakap macam apa kita panggil ya, kita cerita zaman sekarang bukan. Ni kita ni Okey. siapa boleh jawab? Datuk Azizul, Mekah Madinah naik unta berapa hari? 6 ke? 6 hari. 9 hari. 9. 8 hari. 8 hari depan dia. 8 hari direct. Tuan-tuan salin lah 8 hari. Dah itu internalnya highway. Ya. Itu Coastal highway 10 hari. kalau pakai coastal highway lambat ya. Tambah 2 hari lagi jadi 10. Yang tu tuan-tuan kena salin sebab ustaz cakap tu 6-7 kali lebih lah ustaz. Ya. Yang poin-poin macam tu tuan-tuan hafal tuan-tuan. Ya. Jadi antaranya apa tadi? Ya, tuan-tuan kena faham. Orang Arab zaman Nabi dia travelling pakai apa? Unta. Ya. Oleh kerana pakai unta, tuan-tuan kena tahu berapa hari ambil masa. Jadi Mekah Madinah atau Madinah pergi Mekah berapa hari tuan-tuan? Kalau normal condition 8 hari. Yang tu salin 8 hari. Ya. Tetapi 8 hari itu ikut desert highway. Sebab di negara Arab dia ada 2 je highway. Ya. Haji Mat Syah, satu desert highway tengah-tengah padang pasir, satu lagi apa Haji Mat Syah? Orang lain yang kacau Haji Mat Syah. Coastal highway. Okay, alhamdulillah ingat coastal highway. Baik tak tidur. Ya. Kalau desert highway cepat. Ya, macam kita kan, ya. Kalau kita ikut desert memang cepatlah. KL pergi Kota Baru ikut Gua Musang, ya. Ikut tengah-tengah hutan belantara tu cepatlah. Tapi kalau kita ikut coastal highway, lambat tak? Lama lah tuan-tuan, nak kena pergi Kuantan, ya, nak masuk kita panggil Terengganu, ya, lepas tu jauh. Ya, perjalanannya akan jauh. Tuan-tuan tulis balik, kalau desert highway Mekah Madinah 8 hari dengan unta. Ya, mungkin lebih, ya. Sebab apa berlaku lebih masa tuan-tuan? Sebab bila kita travel di padang pasir, apa benda yang unexpected, benda yang boleh berlaku apa tuan-tuan? Padang pasir. Sandstorm. Ya, jadi berlaku sandstorm. Selain daripada sandstorm, apa lagi yang mengganggu kita ketika travelling di padang pasir? Apa lagi? Penyamun, pirate. Ya. Okey. Pirate. Satu lagi betul. Kalau dia travel pada bukan bulan Muharram, ya, dia boleh diganggu. Betul. Ya, hanya 4 bulan tadi yang selamat. Pasal apa kita kata selamat? Sebab orang Arab, kabilah-kabilah Quraisy, ya, orang-orang Badui ni, mereka sudah ada kesepakatan sejak zaman berzaman 4 bulan ni tak boleh kacau. Sebab tu dipanggil bulan haram atau bulan Muharram. Apa makna Muharram? Dalam bahasa Arab, Muharram maknanya yang diharamkan ataupun yang dilarang. Dilarang daripada apa? Larang daripada pertempuran, ya, rompakan dan sebagainya. Itu panggil bulan Muharram. So, bila kita kata bulan Muharram, dia bukan hanya bulan Muharram the first month, tetapi dia juga Zulkaidah bulan 11. Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1 dan satu lagi, yakni bulan Rejab. Ya, jadi bulan Rejab tu bulan yang keberapa Kak Faridah? Dalam bulan-bulan tu, bulan Rejab tu bulan keberapa? Susah jawab ya. Bulan 2 tak? Bulan 2. Lepas Muharram takkan bulan Rejab. Bukan. Lepas Muharram bulan apa? Tuan-tuan. Syawal. Lepas bulan Muharram bulan apa? Rejab. Bulan Safar. Tuan-tuan tak hafal kalender ni, ya. Ya, bulan Muharram, ya. Bulan Safar. Lepas bulan Safar barulah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Barulah masuk Rejab. Jadi Rejab tu bulan yang berapa tu? Bulan yang ke-7. Rejab bulan ke-7 tuan-tuan. Ya, bulan 8 ni bulan Rejab kan sekarang ni, bulan ke-7. Lepas bulan Rejab bulan apa? Semua orang tahu kan? Lepas Rejab ya, Syakban. Syakban. Bulan Syakban, bulan depan bulan Syakban, bulan 8. Lepas tu baru masuk Ramadan. Maknanya bulan Ramadan tu bulan yang ke-9. Ya. Lepas bulan Ramadan, tak payah tanyalah, semua orang tahu bulan Syawal. Ya, bulan Syawal tu bulan 10. Lepas bulan Syawal barulah masuk bulan Zulkaidah, bulan 11.
Ya, orang pergi haji itu bulan 11. Bulan 11 tu akan mula penerbangan akan bermula pada bulan Zulkaidah. Tak ada penerbangan pergi haji bulan Ramadan, bulan Syawal, tak ada. Ya. Biasanya semua akan pergi pada bulan Zulkaidah. Walaupun nak pergi bulan Syawal pun boleh, tapi siapa nak pergi lama-lama, tuan-tuan? Ya, orang nak pergi sekejap. Orang sekarang pergi haji tu, ya, orang pergi 18 hari, 20 hari, 21 hari je. Especially orang yang sibuk lah. Ya, macam doktor-doktor pakar kan. Ya, doktor pakar IJN ke apa, ya, sebab banyak apa kita panggil, ya, dia punya pesakit. Jadi dia akan pergi 20 hari je. So kita arrange kan supaya dia boleh pergi, dia boleh buat haji dan dia balik dalam masa 20 hari. Boleh buat. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz, kalau dulu-dulu tu yang naik kapal laut tu 3 bulan tu dia start, that means dia start Ya, daripada itu yang ada pergi hujung Ramadan tu, mereka raya di atas kapal. Ya, dulu ya, banyak juga orang pergi bulan Ramadan. Ya, sebab itu kalau hantar ke Port Kelang kan, hantar kapal Port Kelang tu ya, memang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadannya hujung lah, bukan awal Ramadan. Sebab perjalanan apa ni hampir 3 bulan, ya, tak sampailah 3 bulan, tapi nak Syawal atas kapal. Ya, Syawal atas kapal. Zulkaidah, ya, awal-awal Zulkaidah dah sampai ataupun ujung Zulkaidah sampai. Sebab itu orang dulu, ya, persediaan dia punya knowledge dia lagi up to date. Pasal masa dalam kapal apa mereka buat? Mereka belajar. Macam kita sekarang, ya, kelas-kelas kita tak pergi, tak sempat. Sebab kita sibuk, ya, last minute baru kita nak belajar, memang tak sempat. Sebab tu orang dulu lebih masa dia lebih banyak sebab mereka naik kapal. Dalam kapal nak buat apa? Ya, main golf tak boleh dalam kapal, tuan-tuan. Ya, tak boleh buat apa-apa. Ya, jadi apa yang boleh dibuat? Mereka mengaji, ulang kaji pelajaran. Ya, itu yang ulang kaji betulkan bacaan solat. Ya, belajar balik tentang apa kita panggil, belajar tajwid, betulkan makhraj. Ya, belajar balik tentang hukum hakam apa ni, tentang haji, tentang umrah. Ya, jadi dalam kapal selama lebih kurang 2 bulan atau sebulan setengah tu mereka khatam belajar tadi. Sebab nak buat apa lagi? Semua mengaji, tuan-tuan. Ya. Jadi by the time mereka sampai di Mekah, mereka dah, kita kata dah apa? Dah cukup ilmu lah. Ya, dah knowledgeable dah. Ya. So sebab itu orang dulu punya knowledge lagi baik daripada orang sekarang. Secara umum lah, ya. Especially orang yang pergi haji lah. Ya, sebab perjalanannya jauh. Pergi umrah dulu pun sama juga. Kalau pergi haji, oh tu dia kata pergi haji, ustaz. Ini orang pergi umrah, dah sama je perjalanan pergi haji dengan umrah tu. Ya, sebab naik kapal tu juga. Ya, itu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya. Balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu masyarakat Arab, ya, dia hanya travel berniaga untuk yang jauh-jauh tadi, nak pergi Jordan, Palestin, Lebanon, apa ni, Syria, hanya pada bulan Muharram. Bukan mesti bulan musim panas. Akhirkan. Ya, bukan mesti musim panas, ya, musim sejuk pun boleh pergi. Tetapi orang tak pergilah ke apa ni, Haji Mat Syah jawab tadi musim panas, ada kebenaran dia. Sebab musim sejuk orang tak pergi ke Syam. Sebab kalau pergi musim sejuk ke Syam, dia memang, ya, kita kata, ya, freezing. Ya, sebab dia salji. Orang Arab tak tahan. Ya. Sebab itu masa orang Arab peringkat awal zaman Muawiyah, ketika mereka nak bebaskan Konstantinopel, tadi dah sebut Ertugrul tadi kan, ya. Nak pergi Konstantinopel, nak bebaskan Konstantinopel tu daripada Roman Empire ataupun Byzantine Empire, kalah orang Islam. Kalah orang Islam. Ya, sahabat Nabi kalah. Ya, dan sebahagian mereka terbunuh. Antara yang terbunuh tu ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub yang Nabi duduk rumah dia kan. Masa Nabi sampai di Madinah, Nabi kan tak ada rumah. Ya, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub tu, kena salin, tuan-tuan. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ulang kali ketiga. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Ansari itu menunjukkan dia orang Madinah, orang Ansar. Abu Ayyub, ya, itu dia punya kunyah dia. Nama sebenarnya Khalid. Ya, Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid itu nama sebenar dia. Tapi dia lebih dikenal sebagai Abu Ayyub, ya, Al-Ansari kerana dia orang Madinah yang membantu Nabi. Ustaz ulang balik, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, orang Madinah. Nama sebenarnya siapa tadi? Khalid bin Zaid. Ya, Khalid bin Zaid. Jadi kalau kita tengok rumah dia dekat sebelah Masjid Nabawi, ya, ataupun di depan Masjid Nabawi lokasinya, ya,
Tetapi kalau kita cari kubur dia dekat Baqi', tak jumpa. Kubur dia bukan Baqi'. Walhal rumah dia dekat situ. Kerana dia terkorban semasa nak bebaskan Konstantinopel. Ya, sebab itu kubur atau pusara Abu Ayyub Al-Ansari berada di Istanbul. Ya, kubur dia di Istanbul. Ya. Kalau tuan-tuan ingat, ustaz ada hantar WhatsApp message cerita tentang solat sunat apa yang 4 rakaat tu. Solat sunat apa Kak Faridah? Ada tak baca message tu? Ya. Tuan-tuan tak baca message ni tuan-tuan. Ya. Message yang ustaz hantar. Ya, terima kasih, good. Jazakallah, macam-macam dia punya respon tu. Tapi ustaz tak pasti baca ke tak baca. Ya, ustaz hantar message daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Solat sunat 4 rakaat sebaik saja masuk waktu zuhur yang dilakukan oleh Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan tengok balik message tu. Ustaz letak, ustaz tulis tangan kat situ, ya. Abu Ayyub Al-Ansari kuburnya di di Istanbul, ya. Sunat zawal. Ya. Aku tengok balik message tu ada, ya. Go. Linda ada kelas, go. Ya. Kalau tuan-tuan tak baca, lain kali nampaknya ustaz tak payah hantar message lagi lah. Ya, Tapi tuan-tuan tak solat baca. di rumahnya bukan Tak ada. Jadi tolong tengok balik message tu, ya. Jadi message tu bukan lama sangat, last week je hantar. Ya. Selepas kelas kita, ya. Sebab kita cerita 4 rakaat solat sunat qabliyah zuhur, ya. Sebab Kak Masyitah ada tanya. Solat sunat qabliyah zuhur, ya. Jadi ustaz jawab 1 salam. 1 salam. Ya, boleh tak buat 2 campur 2? Boleh. Tapi yang afdal 1 Salam. 4 rakaat 1 salam, ya, afdal ni. Okey, selesai. 9 Februari ustaz hantar. Okay, terima kasih kerana tolong cek, ya. So macam itulah tuan-tuan, ya. Okey, selesai. Setakat ni apa soalan nak tanya? Haji Jamal apa nak tanya Haji Jamal? Maklumat yang ustaz bagi tadi, yang mana Haji Jamal rasa ustaz perlu ulang? Haji Jamal. Sekejap. Ustaz, Ya. Nabi tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari berapa lama? Sebulan ke setahun? Setahun. Setahun kan? Jadi oleh kerana Nabi duduk setahun di rumah dia, itu yang Abu Ayyub dia faham betul Nabi punya kebiasaan tu. Pasal rumah Nabi, ya, rumah Abu Ayyub tu sebelah masjid, ada yang sebahagian kata depan masjid, dekat sangatlah. Ya. Jadi oleh kerana tu bila masuk waktu zuhur, Bilal bin Rabah azan, masuk waktu zuhur, Nabi solat sunat di rumah Abu Ayyub tu. Bukan sehari 2 hari, setahun Nabi duduk. Tahun. Jadi oleh kerana tu Abu Ayyub faham betul lah. Ya, oh macam ni rupanya Nabi dia buat 4 rakaat dengan 1 salam. Itu yang Abu Ayyub tanya dan Nabi ajar dia. Dia tanya ada tak baca Quran, baca surah ke baca ayat lepas Fatihah setiap lepas Fatihah? Ada. Ya. Dia tanya pula, ada tak bagi salam selepas 2 rakaat? Nabi kata tak ada. Itu dalam hadis yang Ustaz bagi tu. Ya, Ustaz dah share dah. Jadi ada nota kaki di situ, bukan nota kaki. Ustaz buat catatan tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Haji Jamal tadi macam nak tanya tadi. Ada apa Haji? Yang tadi Kak Faridah dah potong dia. Ya, bagi peluang Haji Jamal. Silakan Haji Jamal. Tak ada Ustaz. Oh tak ada. Nak bagi tahu kata tak ada. Okey. Ya. Yang ada siapa? Yang lain-lain. Ya, apa soalan nak tanya tuan-tuan? Yang tadi tu maklumat tadi. Ya. Mekah pergi Madinah berapa hari tuan-tuan naik unta? 8 hari. 8 hari kalau ikut Desert Highway, kalau Coastal Highway 10 hari. okey ya. Tak ada highway lah. Masa Nabi apa kita panggil ya? Masa Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ikut Desert Highway ke Coastal Highway? Coastal. Coastal. Sebab apa Nabi tak ikut tak ikut Desert Highway? Apa sebab Nabi ikut Coastal? Banyak musuh. Ya, yes. Sebab Banyak Coastal Desert Highway memang Desert Highway ni memang kebiasaan orang kabilah lalu. Jadi orang tahulah zaman itu Nabi ambil ke Coastal Highway. Ya. Sebab kalau Desert Highway kena tangkap lah Nabi sebab majoriti
traveller dia akan ikut desert sebab desert highway tu apa ni dekat 8 hari perjalanan. Ya, tapi kalau kita pakai apa ni coastal jauh 10 hari perjalanan. Ya, memusing tu jauh. Jadi oleh kerana tu sebab tu ramai orang ikut desert highway. Kalau Nabi ikut desert kena tangkap lah. Sebab tu Nabi ikut jalan coastal highway, itu pun Nabi David. Kadang-kadang Nabi keluar daripada coastal highway, Nabi ikut jalan dalam dan Nabi masuk balik. Ya, Nabi buat macam zigzag punya perjalanan. Ya, sebab apa? Sebab nak elak daripada kena tangkap. Itu pun Nabi berjaya dikejar oleh seorang apa kita panggil ya, seorang pakar ya yang duduk di desert ni, nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah tu dapat sampai ke tempat Nabi dengan Abu Bakar tu. Dia dapat trace. Dia kejar Nabi, tetapi ya kuda yang dia naik tenggelam ya. Dia punya kaki kuda tu tenggelam dalam pasir. Ya, dia bangun balik, naik balik, kejar balik, masuk lagi 2 kali masuk dalam pasir. Bila masuk dalam pasir, maka dia tahu ya bahawasanya apa yang dia buat ni Tuhan tak berkati. Ya, kepercayaan dia lah. Masa tu dia tak masuk Islam lagi. Dan akhirnya dia buat deal dengan Nabi. Nabi kata jangan bagi tahu sesiapa kamu bertemu dengan aku. Ya, dan dia pun rahsiakan. Dan akhirnya Suraqah bin Malik tu masuk Islam. Ya, masa Parsi jatuh ke tangan Islam zaman Saidina Umar, Suraqah bin Malik tu ada. Ya, dan dia buktikan apa yang Nabi cakap tu benar. Nabi cakap sebelum hijrah. Ya, zaman Saidina Umar tu Nabi dah wafat dah. Tapi dia confirmkan Nabi pernah bagi tahu aku bahawasanya Parsi akan jatuh ke tangan umat Islam. Ya, tu cerita Suraqah bin Malik. Itu cerita hijrah tuan-tuan. Ya, kita dengar cerita hijrah ni tiap tahun, cuma the details tu lah ya. Sometimes kita tak tengok the details tu. Jadi 8 hari perjalanan ikut desert highway. Tetapi kalau pergi ke negeri Syam, sebulan perjalanan. Sebab itu Isra' Mi'raj Nabi orang tak percaya. Pasal perjalanan biasa sebulan pergi, sebulan balik, ya. Paling kurang 2 bulan. Sebab tu orang tak percaya Nabi pergi selepas Isyak, Nabi balik sebelum subuh. As simple as that, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya kalau bulan Rejab setakat nak meniaga di Madinah boleh tak boleh, tuan-tuan? Boleh tak? Boleh. Sebab okey, berapa hari total mereka akan gunakan untuk kalau pergi ke Madinah? Ya, maksimum 10 hari pergi perjalanan, balik 10 hari dah 20. 20 days. 10 hari lah boleh berniaga. Dan mereka boleh berniaga 10 hari pula. Jadi just nice lah. 10 hari pergi, ya. Bergantung. Kalau perjalanan pergi itu bertambah sebab sandstorm ataupun terlalu panas, maka mereka akan pendekkan masa berniaga di sana. Mungkin 8 hari saja atau 7 hari. So mereka ada baki untuk balik. Barulah mereka tak ditangkap. Pergi Yaman boleh tak? Yaman boleh. Ya, Yaman jauh sikit daripada Madinah. Ya, Yaman mungkin akan ambil masa sekitar 12 hari. Ya, tapi berniaga tak boleh lama lah. Sebab kalau 12 hari pergi, 12 hari balik, dah 24 hari. Baki ada berapa? 6 hari saja. Ya, tapi still boleh pergi ke Yaman. Tapi negeri Syam tak boleh, tuan-tuan. Negeri Syam tak boleh. Ya, so itulah dia punya apa yang kita panggil, ya, dia punya matematik dia macam tu lah. Boleh, tuan-tuan ya? Okey. Ada apa soalan? Ya. Ya, ada Ustaz. Nak tanya, macam mana mungkin is already Nabi pilih Madinah sebagai tempat dia hijrah? Allah yang pilih. Yalah, Allah pilih tu, dia bagi wahyu lah kat Nabi. Dia tak bagi wahyu secara direct. Tak ada ayat Quran kata wahai Muhammad, hijrahlah ke Madinah. Tak ada. Ya. Sebenarnya dia duduk dalam cerita Isra' Mi'raj. Itulah. Oh, I see. Masa Isra' Mi'raj, Jibril bawa Nabi singgah di Madinah tu. Oh. Ya. Dan Jibril bagi tahu Nabi, Muhammad, this is your future place of migration. Ya. This is your final destination. Jibril bagi tahu pada Nabi masa malam Isra' Mi'raj tu. Sebab tu Nabi happy, Nabi gembira. Kerana Madinah adalah kampung asal Rasulullah. Ya, datuk Nabi daripada Madinah. Ya, datuk Nabi Abdul Muttalib dia asal daripada Madinah. Ya, dan dia lahir di Madinah. Jadi maknanya dari segi hubungan keluarga, ya, orang Mekah, ya, walaupun dia jadi pemimpin Mekah Abdul Muttalib, tapi asal daripada Madinah. Bapa dia Hashim, orang Mekah. Tapi mak dia, ya, siapa ingat nama apa? Nama mak Abdul Muttalib yang Hashim kahwin dengan dia. Hashim kan nak pergi negeri Syam.
Dalam perjalanan nak pergi negeri Syam, mereka transit di Madinah kan. Masa di Madinah, dia jumpa dengan seorang perempuan, jatuh hati dengan perempuan tu, dia kahwin dengan perempuan tu. Ya, selepas beberapa hari dia terpaksa continue dia punya journey lah tu negeri Syam, tapi dia mati dekat sana, dia mati kat Palestin. Jadi perempuan tadi dia tinggalkan, ya, jadi balu, dan perempuan tu mengandung, ya, dan dapat anak. Nama anak tu Abdul Muttalib lah nanti. Syaibah lah, ya. Tapi dia panggil Abdul Muttalib. Mak dia tu siapa nama? Ingat tuan-tuan? Siapa nama dia? Antara nama popular zaman tu siapa? Okey, nama perempuan popular zaman tu. Jangan bukan zaman sekarang, zaman tu. Paling Salma, popular Ustaz. siapa? Betul, Ustaz. Salma. Betul lah, ya, Salma. Tapi antara nama-nama lain yang popular zaman tu apa? Fatimah. Fatimah tu paling popular. Fatimah. Tu paling popular. Selain daripada Fatimah, seorang lagi yang popular kan? Selain daripada Salma popular. Hindun. Ya, Hindun. Ada 3 popular. Fatimah, Hindun atau Hind, satu lagi ialah Salma. Itu memang popular nama-nama tu. Ya, Aisyah tak ramai nama tu. Ya, Asma pun ramai juga, tapi tak seramai Fatimah. Ya, sebab tu Nabi namakan anak Nabi Fatimah. Ya, salah seorang nama anak Nabi. Seorang lagi nama yang popular Zainab pun popular juga. Ya. Jadi nama anak Nabi Fatimah binti Muhammad. Nama mak saudara Nabi, ya, isteri Abu Talib yang besarkan Nabi, Fatimah binti Asad, Fatimah juga. Nenek Nabi, isteri kepada Abdul Muttalib, ya, Fatimah binti Amru, Fatimah juga. Ya, adik pada Sayyidina Umar yang kena tampar oleh Umar masa dia baca surah Toha, Fatimah binti Al-Khattab, Fatimah juga. Ya, paling kurang ada 4 Fatimah kat situ. Fatimah nenek Nabi, Fatimah isteri Abu Talib, mak saudara Nabi, Fatimah adik kepada Umar Al-Khattab, dan Fatimah anak Nabi. Ya, dan Fatimah yang lain. Ya, itu cerita dia. Fatimah popular. Ya. Kemudian Hind popular, isteri Abu Sufyan, Hind. Ya. Anak Nabi, anak tiri Nabi, ya, anak Khadijah dulu dengan suami dulu pun Hind juga. Ya. Yang menariknya Hind tu ada 2 pula tu. Ada Hind perempuan, ada Hind lelaki. Sebab Hind tu boleh nama lelaki, boleh nama perempuan. Ya, Hind tu boleh. Kalau Fatimah perempuan saja. Kalau Hind boleh lelaki, boleh perempuan. Ya, jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang nama Hind, jangan ingat she, ya. Mungkin he, tuan-tuan. Ya, jadi kena perhati, ya. Kalau Salma confirm perempuan. Jadi isteri kepada Hashim tadi Salma binti Amru. Salma binti Amru itu adalah nenek Nabi, moyang Nabi lah, isteri kepada Hashim. Ya, itulah mak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi lah. Ya, Abdul Muttalib yang kahwin dengan Fatimah pula nanti. Ya, Fatimah binti Amru, dapatlah Abdullah, Abu Talib, ya, dan lain-lain. Itulah cerita dia. Okey, ya. Ada soalan apa nak tanya, tuan-tuan? Maklumat tadi dapat, ya? Okey, ya. Maklumat dapat, selesai. Jadi jangan kita panggil, ya, jangan lupalah, ya, perjalanan ke negeri Syam hanya berlaku pada musim panas, betul Haji Mat Syah, tetapi pada bulan Muharram saja. Ya, tak boleh saja-saja walaupun musim panas, ya. Kita kata orang Mekah nak pergi bulan Ramadan, bulan Syawal, tak boleh. Sebab mereka pergi pun kena serang, balik pun kena serang. Jadi tak berbaloi, tuan-tuan. Ya, jadi kalau nak berniaga mesti berniaga pada musim ataupun bulan Muharram saja. Dan bulan Muharram ada 4. Ustaz ulang balik. Zulkaidah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rejab bulan berapa tadi Kak Faridah? Rejab bulan 7. Bulan 7. Terima kasih, ya. Okey, selesai. Kita Ustaz balik. nak tanya, orang-orang Arab ni suka merompak and all that, is their culture, ya? Ya, culture. Memang dia punya kerja padang pasir, mana ada memang tak boleh nak lah, ya. Apart from padang pasir, dia itulah. sebab duduk padang pasir nak mancing tak boleh. Duduk padang pasir, ya. Walaupun dia minat mancing, kaki dia orang tak boleh. Padang pasir mancing apa? Ya, nak bertani tak boleh juga. Ya, bolehlah buat bergantung pada peternakan binatang boleh. Ya, tapi benda-benda lain tak boleh. Jadi apa lagi dia punya sumber dia? Memang merompak. Jadi bandit lah.
Ya, mereka jadi apa kita panggil ya, bandito lah, bandito tu bandit lah. Ya, memang kerja dia merompak aje. Tetapi bila masuk Islam berubah mereka ni. Itu yang hebat orang Arab ni. Paling jahat, bila masuk Islam jadi paling baik. Ya, macam kita kata masyarakat kulit hitam di Amerika lah yang masuk penjara kan. Masuk penjara paling jahat. Badan bertatu kita kata. Ya, memang kerjanya bunuh orang saja. Tapi bila masuk Islam, jauh berubah. Jadi baik. Ya, bukan sebab penjara tu yang membaikkan dia, sistem penjara tu. Ya, tetapi kerana dakwah yang mereka terima dalam penjara. Ya, itu yang jadi baik tu. Ya, berapa ramai ya yang kulit hitam dan menjadi ketakutan pula kepada orang barat ya, kerana kulit hitam ni masuk penjara bukan keluar jadi jahat, jadi baik. Ya, itu dia punya kebimbangan dia. Okey ya, selesai. Ya, itu kalau kita boleh, Ustaz boleh detailkan. Tengok bawah tu ya. Tadi kita habiskan paragraf tersebut. Dengan risalah ini Nabi dapat mengembalikan masyarakat Arab kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya, yang asal-asalnya dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim bukan orang Mekah. Nabi Muhammad orang Mekah. Ya, Nabi Ibrahim dia originally daripada mana, Datuk Osman? Daripada Palestin bukan? Nabi Ibrahim bukan daripada Palestin, kubur dia Palestin. Babylon. Babylon. Dia daripada Babylon, ya. Sama dengan dia punya isteri Sarah. Sarah pun Babylonian. Dan anak buah dia. Sebab anak buah Nabi Ibrahim pun jadi nabi juga. Siapa nama dia tuan-tuan? Anak buah Nabi Ibrahim menjadi nabi tu. Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dihantar oleh Allah ke Jordan, ke Laut Mati tu. Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Tetapi oleh kerana Nabi Ibrahim ada 2 isteri, satu lagi di Mekah, maka dia berulang-alik. Ya, berulang-alik. Ya, bila dia berulang-alik tuan-tuan, kita akan fikir, jauh perjalanan. Negeri Syam pergi ke Mekah tadi berapa lama? Sebulan perjalanan. Ya, pergi balik sebulan. Tetapi Allah singkatkan perjalanan Nabi Ibrahim dengan cara Allah hantar burak. Allah bagi burak. Ya, sebab tu orang Palestin, orang Yahudi, bila mereka dengar Nabi Muhammad Isra' Mi'raj, Isra' bukan Mi'raj, Mi'raj naik tangga. Isra' pakai burak, ya, orang Yahudi tak pernah bantah. Orang Yahudi tak kata impossible, tak masuk akal, tak. Sebab orang Yahudi sudah didedahkan dengan budaya penggunaan burak oleh nabi-nabi dan rasul. Ya, Nabi Ibrahim antaranya, ya. Itu antara nabi yang menggunakan burak lah. Ya, dan dikatakan juga nabi sebelum tu. Ya, termasuklah Adam dikatakan. Tapi Ibrahim confirm. Ya, jadi sebab itulah dia cepat. Kalau tidak 2 bulan perjalanan pergi balik, ya. Tak pernah sabar. Jadi sebab itu Allah ringkaskan perjalanan tu, ya, dengan menggunakan burak. Tapi macam tadilah, ya, kita orang biasa, manusia biasa naik unta, ya, sebulan perjalanan. Okey, ya, boleh, ya. Okey, teladan Rasulullah dalam sifat amanah. Mari kita tengok. Nombor 1. Pada suatu hari ada seorang lelaki datang meminta harta kepada Nabi. Dia minta harta. Rasulullah bersabda kepadanya, duduklah, Allah akan menganugerahkan kepadamu rezeki. Datang seorang lagi sehingga akhirnya ada 3 orang minta bantuan daripada Nabi. Ya. Rasul meminta mereka untuk duduk dengan tenang. Tidak lama kemudian datang seseorang dengan membawa wang sebanyak 4 uqiyah perak. Ya, uqiyah ni memang perak. Ada nota kaki di bawah, ya, disebut 1 uqiyah 119 gram perak. Ya, 119 gram. Ya, jadi maknanya apa kita panggil, ya, itu perak lah. Ya, duit perak ni kalau jadikan duit kita panggil dia dirham. Ya, dirham. Tuan-tuan boleh tengoklah harga dinar dan dirham semasa. Ya, tuan-tuan masuk je mana-mana website kedai-kedai kita panggil, ya, kedai-kedai besar ni. Ya, dia akan dalam website tu akan tunjuk harga emas semasa, mana harga dinar semasa dan harga dirham semasa. Ya, tuan-tuan tahu, ya. Berapa 1 dinar lebih kurang berapa ringgit tuan-tuan? Ya, tuan-tuan yang buat pelaburan emas tahulah, ya. 1 dinar berapa ringgit tuan-tuan? Berapa lebih kurang 1 dinar? Kak Akmal, dia kerja bank mesti tahu. Ya. Kak Akmal, 1 dinar, how much is 1 dinar?
12. Kita tak ada trade in dinar Ustaz. Okey. Tak, emas. Okey. Satu dinar tu lebih kurang berapa? Sebab orang sekarang menikah, orang pakai dinar. Aku nikahkan kau, ya, dikau dengan 10 dinar, ya. 10 dinar. 10 dinar wak emas, ya. Takkanlah sikit-sikit, 1 dinar tu mesti besar, tuan-tuan. Kan RM12 tu Ustaz. Bagaimana mau RM12? More than that, 1 dinar. RM1,000. 1,000. 800. 1000 ya. Ya, lebih kurang lah harga tu dia fluctuate, turun naik. Ya, harga emas mesti ada perubahan. Ya, turun naik. Jadi harganya lebih kurang RM1,000. Jadi kalau 10 dinar emas, okeylah tu RM10,000 besar tu. Ya. Jadi maknanya orang pakai dinar. Ya, tuan-tuan masuklah website tengok harga emas masa kan. Dalam kalau tuan-tuan tengok berita TV Hijrah, sebelum berakhir tu dia akan tunjuk. Ya, emas Kelantan lah, emas apa, ya. Emas kita panggil 999916 dia akan tunjuk harga. Ya, tuan-tuan tengok berita lah. Ustaz tak tahulah berita lah. Ustaz tengok TV Hijrah dulu. Ya, Ustaz rakam aja, ya. Sebab kadang-kadang masa tu kita tak sempat nak tengok. Kita rakam je, ya. Jadi masa free nanti, ya, lepas kuliah ke Ustaz tengoklah balik. Ya, sebab kita boleh rakam kan. Ya, senang. Zaman sekarang ni rakam je. Ya. Jadi oleh kerana tu harga dinar, ya, lebih kurang RM1,000, naik turun lah. Tapi harga dirham berapa? Satu perak. Agaknya satu dirham berapa pula agaknya? Agak-agak lah. Ada berapa agaknya Kak Akmal? Berapa lebih kurang? Kak Faridah. 1 dirham. Ya. Satu dirham kecil je, ya. Okey, Ustaz bagi tahu. Harga dia RM20 je. RM20. Ya, satu dirham tu, ya, RM20 saja harga dia. Ya. Tapi sebab tu bila dirham tu nanti banyak, ya, 1000 dirham. 1000 dirham kali RM20 besarlah jumlah dia, ya. Tu cerita dia. Okey, tak apa, ya. Jadi ada seorang datang bawa 4 ukiah perak. Ya, ukiah memang perak, ya, dan berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, harta ini saya sedekahkan." Ya, jadi sedekah ni Nabi dengan keluarga Nabi boleh tak ambil sedekah? Sedekah boleh tak? Nabi boleh tak ambil sedekah? Ya atau tidak? Ya, tak boleh. Tak boleh. Ya. Kalau Nabi, orang nak bagi Nabi, mereka tak boleh niatkan sedekah. Ya, zakat tak boleh, Nabi tak boleh ambil duit zakat. Ya. Sebab itu kalau ada orang Malaysia mengaku sebagai keluarga Nabi, kan ada keluarga Syed lah, keluarga Habib lah, keluarga Nabi, tiba-tiba dia miskin dan dia minta zakat, tak boleh bagi zakat ke dia. Pasal keluarga Nabi tidak boleh ambil zakat. Bila nak ambil zakat, dia pun mengaku, oh saya bukan keluarga Nabi masa nak ambil zakat. Ya, tapi lepas tu dia mengaku saya keluarga Nabi sebenarnya. Ya, mana boleh? Mana boleh kejap-kejap mengaku keluarga, kejap tak mengaku, tak boleh, tuan-tuan. Kena konsisten lah, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya keluarga Nabi zakat tak boleh ambil, sedekah tak boleh ambil. Kalau tidak, takkan berlaku satu kisah. Nabi balik ke rumah, ya. Nabi tengok Hasan dan Husin. Nanti tuan-tuan akan tanya, Nabi balik ke rumah Nabi, pasal apa cerita Hasan Husin pula? Hasan Husin mesti duduk rumah lain. Memanglah duduk rumah lain, tapi Hasan Husin punya rumah belakang rumah Nabi. Tuan-tuan jangan lupa kan, Nabi kan duduk rumah Aisyah. Belakang rumah Aisyah rumah siapa, tuan-tuan? Rumah siapa belakang Datuk Azizul? Belakang rumah Aisyah rumah siapa? Rumah siapa? Bukan sama. Umur sebelah. Ustaz sebut tadi Hasan Husin. Rumah siapa tu? Fatimah. Fatimah lah dah sebut Hasan Husin. Takkan Hasan Husin budak kecil ada rumah kan? Ya, jadi rumah Fatimah dan Ali lah. Di mana rumah Fatimah dan Ali? Belakang rumah Aisyah. Meaning, kalau Nabi balik ke rumah Aisyah, ya, ada kemungkinan tak Nabi nampak siapa kita panggil, ya, Hasan dan Husin main-main dekat situ? Memang sebab rumah dia, ya, dia berkongsi dinding. Ya, Nabi nampak, ya, Hasan dan Husin sedang makan kurma. Ya, sedang kunyah kurma. Nabi pun tanya kepada Fatimah, ni kurma mana datang ni? Ya, Fatimah kata ada orang sedekah. Nabi pun, ya, Nabi tonggengkan Hasan dan Husin, Nabi keluarkan balik daripada mulut mereka. Ya, Nabi buang. Yang ada kat tekak tu Nabi keluarkan. Sebab apa? Sebab keluarga Nabi tidak boleh makan duit zakat, ya, sedekah, ya, dan duit zakat tak boleh. Jadi itu undang-undang dia, kan kena tahu, ya. Yang boleh apa?
Yang boleh hadiah. Ya. Jadi kalau kita nak bagi sesuatu pada kawan pun sama juga. Jangan kata saya sedekah ustaz. Jangan kata sedekah. Sedekah tu pada fakir miskin. Ya. Sedekah fakir miskin. Ya. Macam ustaz cakap dengan apa Kak Masitah, ustaz kata ni ustaz sedekah kat Kak Masitah kuih apa kita panggil ya. Kuih koci pulut hitam sebagai contoh. Ya, ataupun apa kita panggil Aduh, ya. sedapnya. Lama tak dapat. Ya, ataupun apa ni, apa kita panggil kuih udang ya. Kuih pulut udang. Pulut bakar tu pulut udang yang inti dia penuh tu kan, dalam tu kan. Aduh. Puasa makan ni tadi ni Ustaz. Ya. Alah, kita orang puasa ni Ustaz, tak ada pulut Ustaz udang. puasa makan ni Betul, kot. susah nak cari ya. Jadi mana apa ni, apa kita panggil ya, apa carilah kat internet tu mesti ada. Takkanlah area Shah Alam, area Lembah Kelang tak ada. Ada je Tapi tak kan. tahu sedap ke tidak. Tak apalah, hari ni makan apa pulut udang Shah Alam, nanti besok Setia Alam pula ya, besok lama-lama tahulah yang mana sedap. Ya, itulah cara dia ya. Okey, apa ni? Jadi bila apa kita panggil ya, bila dimakan oleh keluarga Nabi tak boleh lah, tak boleh makan. Jadi takkan kita bagi ustaz bagi kat Masyidah sedekah ya. Jadi dia tak layak dapat sedekah. Dia dapat apa? Hadiah. Kita kena cakap hadiah. Ya, ini hadiah untuk Kak Masyidah. Ini hadiah untuk Datuk Azizul. Baru betul. Istilah dia tu ya. Sebab kita dah selalu sebut sedekah. Ya, sedekah pada fakir miskin. Ya, istilah tu. Ya, kalau kita kata infak boleh. Ya, infak tu lebih umum. Ya, infak tu makna contribution. Ya, infak. Ini kita infak. Ya, kita bagi. Infak ni macam-macam lah. Bukan harta saja, bukan duit saja. Ya, infak juga boleh dalam bentuk yang lain. Ya, dalam bentuk tenaga, kita punya idea, ya, dan seumpamanya. Okey, ya. Jadi, wahai Rasul, harta ini saya sedekahkan. Rasul panggil salah seorang yang datang paling awal tadi. Yang datang minta duit tadi. Ya, Nabi bagi dia 1 uqiyah. Begitu juga dengan orang yang nombor 2 dan ketiga. Masih terdapat baki 1 uqiyah. Dan Rasul menawarkan kepada orang yang berada di situ. Namun tiada seorang pun yang berdiri mengambil wang tersebut. Semua malu nak ambil. Dapat 4 uqiyah kan. Orang yang datang 3 orang. Ya, jadi macam mana? Ya. Jadi nak apa kita panggil, nak bagi yang baki tadi ya. Pada malam hari Rasul meletakkan baki wang itu di bawah kepalanya. Maknanya Nabi nak, sebab sifat amanah Nabi, takut benda tu hilang. Namun baginda tidak dapat tidur, tak dapat tidur Nabi. Macam kita lah ya, bila ada benda yang kita tak selesai ya, ada hal yang tak selesai di pejabat ke ataupun di mana-mana lah ya, benda tu tak boleh tidur ya, tak boleh tidur ya. Akhirnya baginda memutuskan untuk bangun dan melakukan solat. Ya, kita pun macam itulah, bila dah terbangun, ada peluang solatlah. Ya, paling kurang ambil wuduk ya, solat 2 rakaat paling kurang. Ya. Aisyah yang melihat Rasul terbangun, maknanya malam tu Nabi di rumah Aisyah. Tapi Nabi bukan setiap malam rumah Aisyah. Ya, sebab Nabi ada 9 isteri ya. Yang hidup sezaman tu 9. Ya, sebab Khadijah dah meninggal. Ya, kemudian siapa kita panggil? Siapa lagi? Zainab binti Khuzaimah pun meninggal juga. Sebab daripada 11 isteri Nabi tu, 2 meninggal masa Nabi hidup. Ya, Zainab meninggal di Madinah, Khadijah meninggal di Mekah. Ya, jadi ada bakinya 11 tolak 2, 9 lah. 9 tu termasuk Aisyah lah ya. Ada Hafsah, ada Maimunah, ada apa? Ummu Salamah, Hind, ya, ada apa kita panggil ya, ada Ramlah ya binti Abu Sufyan, ada Sofiyah ya, yang berasal daripada kaum Yahudi tu ya, dan beberapa orang lain. Ada 9 semua. Jadi Aisyah malam tu ya, Nabi tidur di rumah Aisyah. Nabi melihat ya, Aisyah melihat Rasul terbangun. Ya, bertanya, "Wahai Rasul, ada apa denganmu?" Jadi Aisyah ni ya, dia panggil Rasul tu Rasulullah juga. Dia hormat dia dengan Nabi tu. Rasul menjawab, "Tiada apa hal." Aisyah terus bertanya, ya, apakah ada perintah daripada Allah? Rasul menjawab, "Tidak." Ya, ia bertanya kembali, "Tetapi mengapa malam ini engkau tidak seperti biasa?" Ya, jadi sebagai apa, macam gitulah kan, ya, bila apa kita panggil pasangan kita ada lain macam sikit. Dia makan pun tak apa nak makan, ya. Tengok TV tapi TV tengok dia, bukan dia tengok TV. Ya, kita tanya, ni kisah cerita apa ni? Ya, dia kata ni cerita entahlah, tak tahu. Ya, tapi dah tengok sejam lah. Kita tanya balik cerita tak tahu. Ya, macam mana?
Jadi cuba ceritakan balik. Sebab tu Ustaz selalu, kalau apa Ustaz tanya pada isteri lah, ya. Macam mana cerita tadi, seronok, bagus. Cuba bagi kesimpulan dia, ya. Jadi mana dia kena bersedia lah, ya, untuk cerita balik. Sebenarnya kita dah tahu cerita tu sebab bila kita tengok dia ada sinopsis. Sinopsis tu pun kita dah tahu hero siapa, ya, heroin siapa, cerita tu tentang apa, zaman bila, cerita perang ke, ya, zaman moden ke, cerita kungfu ke, Shaolin ke, kan semua tahu kan. Cuma bila kita tanya macam mana, dia kata tak habis lagi, tak tahulah kesudahan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya happy ending ke, ya, sad ending ke, tu kena sampai ujung lah kan. Okey, tapi kalau kita kita panggil, ya, kalau kita nak cepat, dalam YouTube ada banyak saja kesimpulan. Ya, contoh macam cerita The Italian Job tu kan. Katalah kita tak pernah tengok, semua orang pernah tengok Italian Job tu. Ya, The Italian Job semua pernah tengok kan. Ya, siapa berlakon Italian Job tu, ya? Dulu. Dia dulu kan. Second one. First one. Ada versi lama, ada versi baru. Versi baru siapa hero dia? Mark Wahlberg. No, tu second one. The first one is The latest Mark Wahlberg lah. Itulah. First one was Michael Caine. Ya, ya. yes. Apa ni? Kan the boss dia punya tu siapa? Kak Akmal ni berminat ni, ya, sebab tu dia boleh cerita Ertugrul lah apa semua tu, ya. Memang kaki TV ni, ya. Okey, tak apa. Jadi balik pada cerita tadi, ya. Jadi bila kata-katalah kita nak cepat, nak tahu kesudahan cerita tu macam mana. Tonton pergi je YouTube. Ya, dia ada summary untuk setiap filem tu, 15 minit, 20 minit, ya. Ustaz kadang kita tak ada masa nak tengok macam cerita Genghis Khan ke, ya, cerita Hulagu Han. Kita nak tengok betul lama cerita tu. Kita tengok kesimpulan dia saja. Cepat dapat. Ya, 15 minit, 20 minit dah dapat dah. Kita dah boleh cerita kat orang dah. Seolah-olah macam kita tengok semua. Ya. Jadi bila kita tengok cerita yang betul, ya, kita dah tak payah tengok semua. Tengok sebahagian-sebahagian sudahlah. Kita forward cepat-cepat je lah, ya. Jadi itulah cara tengok banyak cerita dalam masa yang singkat. Ya, yang penting kesimpulan dia dapat. Pengajaran dia. Sudahlah. Tuan-tuan, macam kita baca buku, takkan baca kulit ke kulit. Ya, kita baca intro, ya, metodologi penulisan dia, baca chapter pertama, tengok sikit, tengok chapter tengah, tengok gambar-gambar kalau ada gambar rajah ke apa, kemudian baca kesimpulan. Sudahlah, ya, dah dapat dah buku tu. Macam itulah cerita dia, ya. Okey, jadi balik pada kisah tadi, ya, Rasulullah seolah-olah macam menyembunyikan sesuatu. Ya, bila Aisyah keep asking, ya, soalan, dia insist nak tahu, Nabi kata tak ada. Tapi Aisyah kata pasal apa malam ni tak macam biasa. Rasul menunjukkan satu ukiah, ada macam kita panggil kantong tu, dia tunjuk, ya, yang disimpan kepada Aisyah dan berkata inilah yang membuatku seperti ini. Aku khawatir apabila meninggal dunia dan aku belum menyelesaikan amanah. Nak tunjuk bahawasanya Nabi ni sangat amanah. Ya, letak benda tu bawah bantal lah kita kata. Ya. Nombor 2, jika Rasulullah mendapat harta rampasan perang, kita panggil ghanimah. Ya. Tapi harta rampasan perang ada 2. Satu, harta rampasan perang yang didapati melalui perang. Ada tak Nabi pergi, perang tak jadi? Banyak kali. Pergi sampai tempat musuh dah lari. Harta dia tak ambil. Ya, mereka tak ambil, tak bawa harta. Mereka tinggalkan harta sebab nak cepat, kelang kabut, maka harta tu orang Islam yang ambil. Ataupun tentera musuh, ya, mereka dikepung. Bila dikepung, ya, mereka tak dapat tak dapat nak lari, akhirnya mereka menyerah. Bila mereka menyerah, mereka kena halau keluar, harta mereka diperoleh orang Islam. Ya, itu pun harta rampasan juga, tapi bukan melalui perang. Ya, itu tidak dipanggil ghanimah. Yang ghanimah, tuan-tuan, ya, bulatkan kat situ ghanimah. Gariskan harta rampasan perang melalui peperangan. Ada yang tak melalui peperangan. Ya, jadi ada kita panggil ya, ada istilah lain. Ya, istilah yang bukan melalui peperangan. Ya, apa dia? Ya, tu tuan-tuan kena cari apa perkataan dia. Mungkin Dr. Azizul ingat. Ya, harta yang diperolehi bukan melalui peperangan. Ya, jadi apa ni? Ustaz. Betul. Fai'u bukan ain, ya, fai'u. Bukan fai'u, bukan ain, ya, fai'u. Ya. Jadi fai itu, ya, al-fai itu ataupun
Fai'u tu ya merujuk kepada harta rampasan yang dapat bukan melalui peperangan, tetapi kerana musuh sudah menyerah kalah. Ya, jadi bila musuh menyerah kalah, harta rampasan perang dapat juga. Ya, tetapi bukan ghanimah. Baginda suruh Bilal mengumumkan sebanyak 3 kali. Ya, dapat harta rampasan perang, Nabi suruh Bilal bagi pengumuman. Sebab Bilal ni suaranya lantang. Sebab itulah dia dilantik sebagai apa? Dia dilantik sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi baginda suruh Bilal untuk buat pengumuman sebanyak 3 kali. Kemudian orang ramai berkumpul menyerahkan harta rampasan perang yang berjaya mereka perolehi. Ya, sebab kita boleh kutip harta tu tapi tak boleh ambil untuk peribadi, tak boleh lagi. Ya, kita tak boleh ambil untuk peribadi. Jadi kita kena serahkanlah. Ya, kita kena serahkan dulu. Ya. Jadi bila mereka serahkan, nanti baru nak dibahagi-bahagi. Berkumpul semua, Nabi akan bahagi kepada 5 bahagian. Ya, dan kita tahu Nabi punya bahagian berapa? Berapa Nabi punya bahagian? Portion Nabi berapa, Datuk Osman? Ya, 1/5. Jom tengok tangan Datuk Osman tu. Ya. Jadi dia dah pandai menggunakan bahasa isyarat dah. Ya. 1/5. 1/5 tu berapa persen berapa persen? Haji Mat Syah? 20%, ya, 20%. 20% tu untuk Nabi. Nabi ambil tak? Of course, Nabi ambil 20%. Tetapi Nabi akan pulangkan balik kepada masyarakat, kepada orang ramai. Nabi ambil sikit saja untuk keperluan keluarga. Sudah. Ya. Sebab itu kalau Nabi nak kaya, memang Nabi kaya. 20% tu banyak tuan-tuan. Ya. Biasa orang minta rasuah berapa persen tuan-tuan? Ya, mungkin 3%, 5%, ya. Nabi dapat 20%, bukan rasuah, halal tuan-tuan. Ya. Tapi Nabi ambil, kemudian Nabi serah balik, Nabi infak kepada masyarakat. Ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Kemudian apa lagi, ya? Namun, ya, ada seseorang yang datang terlambat dengan membawa tali pengikat haiwan yang dibuat daripada kulit. Ya, jadi kulit ni adalah kulit unta ataupun kulit kambing. Dia berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, inilah harta rampasan yang kami peroleh." Dia lambat sampai. Ya, lambat sampai. Ya. Jadi Rasul berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mendengar Bilal telah mengumumkan sebanyak 3 kali?" Orang itu menjawab pertanyaan Nabi dengan kata, "Ya." Kemudian Rasul menanyakan balik, "Mengapa kamu tidak membawanya kemari?" Orang itu pun menyampaikan alasan, ya, atas terlambatnya, dan Rasul berkata kepadanya, "Saya tidak dapat menerima rampasan ini daripadamu sekarang, sehingga kamu sendiri yang akan memberikannya kelak di hari akhirat." Ya, jadi sampai peringkat begitu. Sebab masa kumpul dah bagi peluang dah. 3 kali itu bukan macam kita pergi rumah orang kan. Nanti tuan-tuan salah faham pula. Bila kita pergi rumah orang, kita jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali, 3 kali kena balik kalau orang tak jawab. Ya, mesti kita tekan loceng Assalamualaikum, ya. Jadi apa ni, tunggu kejap. Ya, kemudian baru balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu sekejap. Macam itulah. Bukan Assalamualaikum, 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 kena balik terus. Ya. Sebab bila kita bagi salam, kita minta izin 3 kali, tuan rumah ya tak jawab, maka salah kita lah. Ya. Sebab apa kita tak notify dia. Patutnya nak datang tu tanya dulu. Macam Ustaz selalu sebut kan. Bila kita nak datang rumah seseorang, kita tanya dia. Ya, Ustaz nak pergi rumah Haji Jamal contoh. Ustaz kena tanya dia. Haji, ya, kalau besok Ustaz nak datang, pukul berapa yang free, yang rasa selesa untuk Haji terima kedatangan Ustaz. Ya, Haji Jamal pun kata, kalau besok tak boleh lah Ustaz. Rabu boleh tak? Ya, Ustaz kata okey. Pukul berapa yang selesa? Biar tuan rumah yang decide tuan-tuan. Ya, kalau kita decide susahlah. Macam Ustaz kata, Haji Jamal kata, Ustaz datang dalam pukul 10 pagi boleh tak? Ustaz kata tak nak pukul 10. Kalau saya datang dalam pukul 1 boleh tak? Oh, dia kata 1. Ya, kalau Ustaz insist nak datang pukul 1, terpaksalah. Ya, pukul 1 tu lunch, waktu lunch. Ya, kalau hari Khamis Ustaz datang, Haji Jamal boleh kata kami satu keluarga puasa sunat Ustaz. Jadi tak payah sediakan lunch pada tetamu kan. Tapi kalau dia kata hari Rabu, dia kena kan susah tu. Ya, jadi kalau dia kata pukul 10, nak kata breakfast pun tak, nak kata lunch pun tak, ya. Jadi maknanya makanan tu tak berat sangatlah. Ya. Melainkan kalau dia nak bagi brunch tak apalah tuan-tuan. Ya. Dia nak bagi hidangan rojak buah ke mana tahu, ya, kuih muih ke apa boleh je, tak ada hal. Ya, Ustaz okey je, tapi kita bagi tuan rumah tu yang decide.
Ya, biar tidak memberatkan dia. Macam itulah sepatutnya, ya. Jadi macam tadi pun Bilal dia buat pengumuman, ya, orang datang. Lepas tu buat pengumuman lagi, orang datang lagi. Buat sekali lagi pengumuman, ya. Sebab kebanyakan tentera ni, ya, kalau mereka selepas perang mereka berkumpul, mereka tak balik rumah lagi, ya. Mereka mungkin berkumpul. Jadi tak tahu macam mana penyelesaian dia. Ustaz pun tak tahu cerita ni. Ya, tapi nak bagi tahu bahawasanya dia tegur. Nabi tegur orang tadi sebab terlambat dalam memberikan, memulangkan harta rampasan perang. Patutnya dah kira semua dah. Sebab susahlah dah kira. Ya. Okey, tak apa. Itu pengajaran dia ialah bila nak tunjuk Nabi ni amanah. Ya. Nombor 3, Rasul pernah mengangkat seseorang untuk mentadbir harta sedekah. Ya, dia jadi manager lah, ya, untuk mengurus. Pada suatu hari, setelah menyelesaikan tugasnya, orang tersebut datang menghadap Rasul, ya, dan berkata kepadanya, wahai Rasul, ini untukmu dan yang ini adalah hadiah untukku. Dia kata, Rasulullah, ini duit sedekah, ya, ataupun ini duit zakat, yang baki tu aku punya, dia kata. Ya, terkejutlah Nabi. Rasul bersabda daripada orang itu, kamu bukan bekerja di rumah bapa dan ibumu, Nabi kata. Mengapa kamu mengharap untuk mendapatkan hadiah? Maksudnya macam biasalah, macam kita lah, ya. Jadi macam amil tu susah. Amil tu maknanya pengutip zakat. Ya. Sebab amil tu dia dah ada dia punya upah dia. Ya, especially kalau dia bekerja dengan Baitul Mal ataupun pusat zakat, dia ada gaji bulanan. Jadi bila orang bayar, masalahnya kadang-kadang orang tak ada duit kecil. Tuan-tuan, benda ni selalu berlaku. Kena ambil perhatian. Ya. Jadi zakat dia katalah, ya, zakat dia nak bayar satu kepala RM10. Memanglah zakat ni RM8 je biasa. Kadang-kadang orang bayar RM20. Pada bergantung pada beras yang dia makan lah. Ya, nasi apa kualiti dia makan. Dia makan quinoa. Quinoa dah berapa ringgit dah, tuan-tuan. Ya, sebab quinoa tu protein base. Ya, dia bukannya karbohidrat. Dia nak elak makan karbo. Ya, jadi oleh kerana tu dia makanlah quinoa. Ya. Jadi oleh kerana tu takkanlah dia punya zakat dia RM7, RM8, tak mahu dia, tuan-tuan. Ya, mungkin dia bayar RM20. Ya, satu kepala. Jadi oleh kerana dia dengan isteri dia RM40, tapi dia bagi RM50. Ada baki RM10. Ya, dia pun kata keep the change. Keep the change tu siapa ambil? Tuan-tuan, ya. Apa ni? Haji Mat Syah, siapa ambil keep the change tu? Siapa punya keep the change? Sebab satu kepala RM20, dua kepala RM40. Dia bagi RM50 cash. Ya, duit cash RM50. Ya, orang tu kata, ni cik, ni duit balik RM10. Tak apa, keep the change. Keep the change tu siapa yang ambil? Kalau amil tu ambil, tak boleh, bukan hak dia. Ya, dia tak boleh ambil duit tu. Pasal bukan hak dia. Ya, patutnya dia kena masukkan dalam Baitul Mal. Tapi mana ada orang nak masukkan Baitul Mal? Dia masuk dalam apa? Dalam baiti jannati lah, ya. Masuk dalam poket dia lah, tuan-tuan. Ya, masuk dalam poketi lah, ya. Poketi maknanya my pocket lah, ya. Jadi tu yang susah tu, sebab dia sudah dapat gaji bulanan. Dia memang staf pusat zakat, dia staf Baitul Mal. Ya. Melainkan orang yang kutip tu tak dapat, tapi dia akan dapat. Pasal kalau dia tak dapat gaji pun, dia akan dapat 1/8. Ya, pasal kita tahu asnaf zakat ni ada 8 semua. Salah seorangnya ialah amil tu, tukang kutip tu. Nanti bila dah total up, berapa jumlah katalah, ya, dah total up dapat RM800. RM100 tu untuk apa? Untuk amil tadi. Kalau dapat 8,000, 1,000 untuk dia. Ya, patutnya macam tu, ya. Tapi bergantunglah berapa orang lah, ya. Kalau dia 2 orang, bagi 2 lah. Ya, macam tu. Berapa kutipan yang dia buat. Kalau berapa kutipan personal tu senang. Tak payah bagi 2. Ya, untuk dia saja. 1/8 tu untuk dia. Ya, tu memang pembahagian dia dah. Ya, melainkan kebijaksanaan pihak pemerintah dah bagi dia gaji, dah bagi dia allowance tu lain. Ya, jadi dia tak boleh ambil sebab bukan milik dia. Ya. Jadi oleh kerana itu bila dia datang lambat, ya, itu susah sikit tu. Ya, ni cerita yang mentadbir tadi. Jadi dia kata, yang ini duit zakat, yang ini duit sedekah, yang ini duit infak, yang lain tu aku punya. Nabi tanya dia, ya. Kamu dapat duit ni, kalau kamu duduk rumah mak bapak kamu, dapat tak? Ada tak orang bagi duit? Ya, dia kata tak ada lah. Demi zat yang Muhammad berada dalam kekuasaannya. Setiap orang yang mengambil harta sedekah, meskipun sedikit,
pada hari akhirat nanti lehernya akan dikalung dengan harta yang diambil. Jangan main tuan. Ya, bukan hak dia. Jika harta yang diambil adalah unta, maka yang dikalungkan di lehernya adalah unta. Dan dia juga bersuara seperti suara unta. Ya. Jadi takutlah sikit orang dengar macam ni, ya. Jika yang diambil adalah lembu, maka yang dikalung adalah lembu dan dia juga akan bersuara seperti lembu. Ya, dan apabila yang diambil adalah kambing, sama juga suara kambing juga. Ya, jadi maknanya Nabi nak bagi tahu bahawasanya kalau dia jadi manager sekalipun, dia dah ada gaji, dia dah ada allowance, ya, dia tak boleh ambil. Ya, jadi itulah masalah kita sekarang. Ya, jadi maknanya yang amil tu kena sediakan duit balik yang cukup. Dia kata tak ada duit balik, tak ada duit balik tu kan kadang-kadang orang pun tak nak cakap keep the change. Tapi dah dia kata tak ada duit balik, ya. Jadi dia pun kata tak apalah, keep the change. Keep the change tu masuk dalam Baitul Mal punya duit, bukan dia, ya. Okey, satu lagi nombor 4. Ya. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah ni pun budak juga. Masa Nabi sampai di Madinah, ya, Jabir ni baru umur 16 tahun. Budak muda ni, ya. Masih lagi kita kata muda belia lah. Ya, dia kata saya datang kepada Rasul yang waktu itu sedang berada di masjid melakukan solat duha. Ya, jadi maknanya sekali-sekali Nabi solat duha juga di masjid sebagai contoh kepada orang lain supaya orang lain tahu bahawasanya inilah waktu solat duha yang terbaik. Nabi buat juga, tapi bukan kebiasaan Nabi. Solat duha Nabi biasa adalah di mana? Di rumah. Ya, sebab solat duha ni kita kena sembunyikan. Jangan tunjuk kat orang. Ya, jadi boleh tak kita buat solat duha? Boleh. Antaranya kalau orang pergi Masjid Quba, memang dia akan buat solat duha di Masjid Quba. Ya, sebab waktu dia datang tu ialah waktu duha. Bila dia masuk masjid, ya, dia kalau dia tak tahiyatul masjid pun tak apa, dia solat duha saja. Niat solat duha. Ini akan memancing soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Puan-puan lah biasa akan tanya balik ni. Ya. Apa dia? Masuk saja masjid, dia dah ada wuduk, terus niat solat duha. Tak perlu tahiyatul masjid, tak perlu. Kerana tahiyatul masjid sudah termasuk dalam tadi. Sebab apa makna tahiyatul masjid? Solat yang dibuat immediately after entering the mosque. Immediately after entering. Bila dia angkat takbir, niat solat duha, ya, tapi itulah the first 2 rakaah yang dia buat. Immediately after entering the mosque. Dapat tak pahala tahiyatul masjid? Dapat. Ya, macam tu je. Ya, kena smart lah sikit. Tahiyatul masjid pun dapat, duha pun dapat. Tapi kalau dia niat tahiyatul masjid, dia dapat tak duha? Tak dapat. Pasal dia dah niat tahiyatul masjid. Jadi jangan niat tahiyatul masjid kalau masuk waktu duha ke masjid, ya. Niat saja duha. Dia dapat duha, at the same time dia dapat juga tahiyatul masjid. Nanti bila dia bangun untuk 2 rakaat lagi, niat duha saja. Tak dapatlah tahiyatul masjid lah pula. Sebab tahiyatul masjid kan the first one saja. Boleh, ya? So itu cerita dia. Okey, habiskan, ya. Jadi apabila Nabi solat, Rasul berkata kepadaku, solatlah 2 rakaat. Waktu itu Rasul mempunyai hutang denganku. Jadi ada hutang. Kemudian Rasul membayar hutangnya dan memberikan kelebihan harta kepadaku. Maknanya kalau Nabi hutang, ya, RM100, Nabi akan bagi lebih. Kerana memang sunnah dia, bila kita pinjam sesuatu daripada orang, ya, orang tu tak kenakan syarat apa-apa. Ya, kita pinjam RM100. Bila kita pulangkan, sunat kita bagi lebih daripada RM100. Ya, walaupun orang tu tak minta, dan dia tak boleh minta. Ya, tapi kita nak bagi. Itu dia panggil wang ihsan, dia panggil. Wang ihsan tu ialah untuk kita pula dapat pahala. Sebab bila orang tu bagi pinjam pada kita, dia dah dapat 18 kali ganda pahala. Kita bagi lebih, kita pula dapat pahala. Ya, itu cerita dia. Rasul berhutang kepada Jabir kerana baginda membeli unta dan belum dibayar. Ya. Namun kemudian baginda membayar unta yang dibeli itu dan memberi wang kelebihan kepada Jabir sebanyak satu qirat. Ya, tak tahu apa dia punya timbangan dia. Ya. Okey, setakat ni apa soalan tuan-tuan? Kita sampai nombor 4, ya. Nak sambung tu panjang lagi lah. Ada apa soalan? Silakan. Silakan, apa soalan? Ya. Kak Faridah, apa soalan Kak Faridah? Ustaz. Ya. Tadi Amil tadi, kalau keep the chain, orang yang bayar zakat tu kata awak ambil lah, bagi kat Amil. Macam mana kes tu? Amil tak boleh ambil sebenarnya. Sebab Amil sudah ada allowance. Tapi orang yang bayar zakat tu kata ini untuk awak lah. Macam kes Nabi tadi lah. Macam kes Nabi tadi, Amil tu
contoh nombor 3 tadi tu soalan yang sama yang Haji Jamal tanya ni. Dia jadi amil. Dia pergi satu kampung. Dia kutip zakat. Dan orang zakat, orang sana bagi lebih. Ada masuk dalam kantong zakat, ada masuk dalam poket dia. Jadi bila dia balik, dia bagi tahu Nabi. Dia kata, Nabi, ini yang zakat, yang baki tu aku punya. Sebab orang tu bagi kepada aku. Sama. The same situation. Ya, Nabi tanya dia, kalau kamu duduk rumah, kamu tak pergi kutip zakat, agaknya kamu dapat tak ekstra tu? Tak dapat kan? Maknanya apa? Maknanya tak boleh ambil, tuan-tuan. Tak boleh ambil. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya. Jadi benda-benda ni kadang kita kata saya tak minta. Memang betul dia tak minta. Tapi dia tak layak dapat. Ya, melainkan memang dia tak ada peruntukan. Mustahil tak ada peruntukan. Ya. Kalau dia bukan staf pada zakat ataupun Baitul Mal, dia akan dapat 1/8 daripada jumlah kutipan keseluruhan. Kalau dia kutip 8,000, dia berhak dapat 1,000. Tiba-tiba kita bagi tadi ada ekstra, campur-campur ada baki 200 pula. Ya, tak. Dia hanya layak dapat 1,000 saja, tak layak dapat 200 tu. Pasal tu bukan hak dia. Kalau dia dapat, walaupun orang tu bagi, dia kena masukkan dalam akaun zakat juga. Dalam tabung zakat. Ya, itulah. Ataupun dia ambil masuk dalam tabung sedekah masjid, boleh, tak ada hal. Tapi untuk dia tak boleh, tuan-tuan. Ya, memang nampak macam tak salah. Ya, tapi dia salah. Pasal itu bukan hak kita. Boleh Itu cerita ni. Ada lain silakan, tuan-tuan. Sebelum kita tamat ada apa? Ustaz, Ustaz tadi cakap isteri Nabi 2 meninggal semasa Nabi hidup dan ada 9 lagi kan. Tapi yang selalu kita dengar is pasal Aisyah. Aisyah cakap Nabi buat ni, Nabi buat tu. Yang lain tu jarang-jarang. Kenapa tu Ustaz? Kenapa tu ya? Yang pertama sebab mungkin kurang baca lah. Sebenarnya isteri lain pun banyak sebut. Ummu Salamah sebut, Ramlah. Tapi selalu dengar pasal Aisyah aja Ustaz. Yalah pasal yang daripada mana kita baca tu, ya. Sebab kita baca terbatas kan. Bacaan kita terbatas tu satulah. Dan Musalmah pun lah dengar sikit-sikit kan. Tapi yang macam 9 tu, most of the time kita always dengar Aisyah. Okey ya. Jadi Kak Faridah nampaknya nak tanya soalan yang lebih detail lagi. Pasal apa juga? Dia keep asking. Ya, dia insist on bagi tahu bahawa pasal apa? Why? It's always Aisyah. Yang pertama jawapannya sebab ya, Aisyah tu isteri yang ketiga Nabi. Dia dah kahwin dengan Nabi sejak Mekah dan duduk daripada tahun 1 Hijrah dengan Nabi. Sedangkan isteri lain tu last minute macam Maimunah. Maimunah tu kahwin tahun yang ke-7. Aisyah tahun pertama Hijrah tu dah duduk dengan Nabi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Maimunah yang last sekali. Tahun ke-7. Sebab itulah hadis Maimunah tak banyak. Pasal dia last. Ya. Begitu juga Sofia. Ya, dan yang lain. Ya. Sebab Aisyah yang antara yang awal tu satu. Ya. Jawapan pertama. Jawapan kedua ialah kerana Aisyah dapat 2 malam bersama Nabi. 2 malam. Ya. Kerana siapa yang bagi malam dia kepada Aisyah tu isteri yang mana, tuan-tuan? Isteri mana? Isteri mana yang bagi dia punya malam tu kepada Aisyah? Dia punya giliran. Patutnya Nabi kena bagi 9 kan? Tapi Aisyah daripada 9 tu, Aisyah dapat 2. Yang Aisyah punya 1, yang satu lagi ada isteri lain bagi hadiah kepada Aisyah. So Aisyah dapat 2 malam. Siapa yang bagi pada Aisyah tu? Isteri mana? Jawab je lah, tak apa. Salah tak apa. Saudah. Yang tua tu kot. Yang mana? Saudah. Ya, Saudah. Tapi Saudah tak tua sebenarnya. Ya. Oh. Orang ustaz-ustaz yang cakap dia tua, dia tak tua. Ya, sebenarnya dia tak tua. Ya, tapi cerita kata dia kulit tak cerah, kemudian badan pelam sikit, itu betul. Tapi yang kata dia tua sebenarnya tak tua. Ya, bila kita cek balik dalam cerita-cerita bila dia lahir, dia tak tua. Ya. Jadi masa Nabi hijrah, ya, dikatakan Saudah ni baru berusia 25 tahun aja. Ya, 25 tahun dia tak tua sangat. Aisyah umur 17 tahun masa hijrah. Mana dia dengan Aisyah tu, ya, bezanya lebih kurang berapa tahun? Ya, bezanya lebih kurang berapa tahun? Berapa tahun? Beza dia? Ya, campurkanlah. Ya, campurkan 8 aja. 3 campur 5, 8 tahun. Ya, 8 beza. aja. Ya, siapa yang kata dia tua sangat? Ya, sebab ustaz-ustaz kita dah biasa sebut.
dia ni tua, dia tua, ya. Tak. Ya, So, sebenarnya tidaklah terlalu tua. Ya, maknanya masa apa kita panggil? Masa hijrah tu 25 tahun baru usia dia. Sebenarnya apa ni, Ramlah lagi tua. Ya, Ramlah sudah umur 34 tahun masa hijrah. Ramlah tu anak Abu Sufyan 34 tahun. Dan pasal apa hadis Ramlah pun tak banyak? Pasal Ramlah dia duduk dengan Nabi tahun 7 dan dia duduk di Eritrea. Dia tak duduk Madinah. Ya, dia duduk di Eritrea. Jadi masa duduk di Eritrea, dia belum jadi isteri Nabi lagi. Ya, jadi itulah antara sebab mengapa Aisyah punya hadis yang lebih banyak. Ya, kemudian Aisyah ni jenis suka bertanya. Isteri lain banyak tak tanya. Ya, Aisyah kalau macam tadi. Ya, bila Nabi lain macam sikit, tak berapa nak tidur, dia pun tanya ada apa. Nabi kata tak ada apa. Ya, tapi dia kata kalau tak ada apa, pasal apa tak boleh tidur? Ya, Nabi akan jawablah. Ya, jadi maksudnya macam tadilah, ya. Nabi jawab. Bila Nabi jawab, jadilah cerita. Itu yang Aisyah sampai pada orang lain. Okey, ya. Selesai. Okey, lain ada apa? Satu lagi lain? Silakan. Tuan-tuan, soalan, ya. Kak Mazidah tak ada soalan lagi ni? Kak Mazidah tak ada soalan? Ya. Tak ada, Ustaz. Tak ada, ya. Jadi kalau masuk masjid lain kali tahiyatul masjid ke duha terus? Ya. Tadi dah cerita masuk Masjid Quba tadi. Ya. Jadi kita sampai Masjid Quba. Kalau duha, time duha. Masuk masjid, ya. Masuk masjid apa ni? Kita pergi Quba mesti waktu duha. Tak ada orang pergi Quba waktu malam lepas asar. Sebab kalau pergi lepas asar, kita hanya boleh tahiyatul masjid je. Ya, kita hanya boleh tahiyatul masjid. Kita tak boleh buat solat lain sebab lepas asar mana ada solat sunat. Yang boleh tahiyatul masjid je. Tapi kalau kita pergi waktu duha, kita boleh buat duha. Ya, isyraq tadi dah buat masa di Masjid Nabawi ataupun di hotel. Ya, sebab isyraq tak boleh tunggu lama-lama. Dia kata tak apalah Ustaz. Saya nak pergi pukul 10 nanti di Masjid Quba, saya buat isyraq kat sana. Mana boleh? Isyraq tu ya tadi. Ya, maknanya 15 minit selepas sunrise itu di Mekah. Kalau di Malaysia berapa minit selepas sunrise tuan-tuan? Betul ya? 20? 28. 28. Ya, 28. Tengok apa ni Datuk Osman, tak keluar suara pun ya, tapi dia dah bagi jawapan dah. Ya. Isyarat dia lagi cepat daripada suara Kak Faridah. Ya. Okey, lain apa lagi silakan. Ya, apa nak tanya sebelum kita tamat? Ya. Dah nak pukul 11 dah. Tuan-tuan nak Ustaz tidur. ni saya nak ingin satu soalan pencerahan Ustaz. Pencerahan ya, silakan. Apa ni solat sunat witir ya. Dia memang ganjilkan rakaat dia semua. Tidak ada kaedah di mana dia genap. Solat semua witir 1, 3 atau 5 kan dia ganjil. Ya betul. Dia mesti apa? Dia mesti ganjil lah. Ganjil lah. Minimum 1, boleh buat lebih lah sampai banyak riwayat kata sampai 13. 13. 13. So, tidak ada kaedah yang mengatakan ya, solat sunat witir ni genap rakaat genap. Tak ada. Kalau dia genap dia tahajud biasalah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama ya. Okey, selesai ya. Setakat tu yang boleh kita sampaikan pada malam ni. Haji Mak Syah ada apa? Okey Ustaz, ini bukan soalan pasal malam ni. Saya nak saja pasal minggu depan. Oleh kerana kita dah habis tadabbur surah Al-Kahfi. Jadi untuk minggu depan punya tadabbur, adakah Ustaz nak cadangkan apa-apa surah untuk kita tadabbur ataupun kita nak jemput ahli-ahli jemaah untuk cadangkan apa surah yang dia minat nak ditadabbur. Dan kalau ada juga cadangan, Ustaz pilih, paneli Ustaz yang pilih antara cadangan-cadangan ahli-ahli jemaah. Ya, betul. Bagus. Ya, terima kasih atas saranan Haji Mak Syah tu. Jadi para jemaah boleh mencadangkan surah apa kita nak tadabbur, jangan panjang-panjang sangat. Macam surah Al-Kahfi tu pun lama ya, 110 ayat tapi berbulan juga kan. Jadi jangan ambil surah yang terlalu panjang, yang kita kata sedang-sedang lah. Ya. Kemudian nanti kita pilih lah daripada cadangan-cadangan tu, kita pilih mana satu yang lebih, semua relevan ayat Quran ni ya, semua berkait, tapi mana satu yang prioriti. Macam surah Al-Kahfi memang prioriti lah. Ya. Jadi surah-surah lain yang boleh kita tadabburkan macam Haji Mak Syah tadi ya sebut, cadanglah bagi cadangan. Nanti kita buat pilihan.
ya, sebelum daripada kita bertemu pada minggu depan. Ya, silalah nanti bagi cadangan dalam grup boleh. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada semua, ya, Encik Nazri, ya, Datuk Haji Mat Shah, semualah ya, pada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita lagi. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan, satu aja ya, pesanan Ustaz, ulang kaji. Ulang balik, ya. Nanti kita lupa balik. Mekah pergi Madinah berapa hari? Sebulan. Salah tuan-tuan. 8 hari. 8 hari. Tapi 8 hari itu ikut desert highway. Kalau ikut coastal highway 10. Ya. Tapi dia kata hari tu Nabi ikut desert highway lebih daripada 8 hari. Itu pasal berlaku sandstorm. Pasal panas, terlalu panas. Ya. Dan bila Nabi dan para sahabat meniaga negeri Syam, mesti pada bulan Muharram. Bulan Muharram ada berapa? Ada 4. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 dan bulan 7. Ya, tapi bulan 7 hanya short distance. Ya, kalau long distance ke negeri Syam, JPLS jangan lupa, jangan pergilah sayang. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, janganlah lupa tuan-tuan. Jangan pergilah sayang, tolonglah. Ya, jangan lupalah sayang, tolong. Okey ya, jadi itulah ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam semua. Terima kasih Encik Nazri, Ketua Darjah. Bye. Terima kasih Ustaz sekali hadir semua. Assalamualaikum Encik Jamal, Tuhan. Babe, Aziz. Azizul tak tidur babe malam ni. Apa dah? Aku tak tidur. Babe, saya ada soalan. Tahniah babe, tahniah. Motarudin. Motar tak? Tak ada. Malam tak ada. Motar tak. Aku rindu dia. Mana dia? Syarul mana Syarul? Ada Syarul dia diam. Kau tahu dia iPad 2. Dia pakai jari dia keluar lagi. tak ada. Dia hide. Dah. Dengar suara je. Thank you everyone. Thank you Nazri. Okay, night. Thank you. Night. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye. Nazri, Syah, Ketua Darjah, bye. Okay. Terima kasih. Bye. Okay. Masih kena hadir. See you next week, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.